tes cobaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Alhamdulillahil qail yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil abrar sayyidil muttaqin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita merafak segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia, rahmat, kasih sayang daripada Allah. Maka hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk terus beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil, insya-Allah diamal, diaplikasi dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah pun berada pada pengakhiran di dalam bulan Jamadil Akhir. Kita menghampiri kepada bulan Rejab. Tak lama dah tuan-tuan. Kemudian kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menyambung kembali perkongsian kita berkenaan dengan pengurusan harta pusaka di dalam Islam. Kita membincangkan bab berkenaan dengan hal ehwal harta pusaka. Kita membincangkan bab berkenaan dengan ilmu faraid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun ada setengah masyarakat yang tidak memahami ilmu faraid, kemudian mereka memang tak nak belajar ilmu faraid, kemudian mereka memang tak nak ambil maklum tentang ilmu faraid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun dia tidak menjadi sebarang permasalahan kerana hukum mempelajari ilmu faraid ini adalah fardu kifayah. Namun pelaksanaannya adalah wajib untuk kita mengikut hukum faraid apabila berlaku kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sumber hukum faraid. Tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada tajuk muka surat 29 ini, kita nak lihat dulu sumber penetapan hukum. Sumber penetapan hukum ini dia secara umum. Saya tak sebut dulu tentang faraid, saya sebut dulu sumber penetapan hukum secara umum.
Maka dalam penetapan hukum dia ada dua sumber utama. Yang pertama yang disebut sebagai disepakati. Yang kedua ada khilaf. Ataupun yang disepakati ini disebutkan sebagai muttafaqun alaih. Maksudnya semua ulama bersepakat. Kalau yang ada khilaf, mukhtalafun fihi. Ini dua benda yang berbeza. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang disepakati oleh ulama dalam pandangan mazhab Syafi'i ada dua. Yang pertama apa dia? Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhtalafun fihi ni ada banyak, lebih kurang dalam 14 pecahan. Termasuklah yang kadang-kadang kita sebut sebagai uruf. Uruf ni apa? Adat kebiasaan. Namun dalam perundangan fiqh, mukhtalafun fihi yang diambil pakai, yang diguna pakai, yang pertama namanya qiyas. Dan yang kedua yang diguna pakai namanya adalah ijma'. Kalau kias ni apa? Dia sama lebih kurang macam kiasan orang Melayu. Kiasan orang Melayu marahkan anak sindir. Sindir siapa tuan-tuan? Kalau orang lama-lama dia sebut marah anak sindir menantu. Tapi baru ni saya tanya dengan geng-geng muda-muda ni, marahkan anak sindir suami. Suami asyik main handphone je, jadi dia tengok anak pun main handphone juga, dia marahnya anak tu, handphone letak, dengan suami letak handphone tuan-tuan, tak main lah. Jadi maksudnya dia mencari sesuatu yang sama. Dia nak tegur siapa? Nak tegur menantu, tetapi dia mencari satu kesalahan yang sama yang dilakukan oleh anak, maka dia marah anak tadi. Jadi dalam kias, sesuatu hukum yang asas ada di dalam Al-Quran dikiaskan dengan satu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, arak tu nyata dah tak ada dalam Quran, tetapi yang tidak ada dalam Al-Quran apa dia? Dadah. Bila dadah tidak ada dalam Al-Quran, dadah dan arak penyebabnya sama, zahabal akal, iaitu akalnya jadi tidak waras. Anak dan menantu buat sesuatu perkara yang sama, maka mak dimarah tadi. Maka kias lebih kurang istilahnya, mudah fahamnya dalam keadaan yang sedemikian. Kemudian bila kita sebut tentang ijma', maka ijma' ini adalah kesepakatan ulama'. Maksudnya kalau ada 10 ulama' yang bersidang, ke-10 sekali bersetuju dengan keputusan yang dibuat. Dia bukan macam undian. Dia bukan macam mesyuarat AJK buat undian siapa setuju siapa tak setuju. Ini bukan. Tetapi ijma' adalah kesepakatan. Walau bagaimanapun qiyas dan juga ijma' dia mesti bersumberkan kepada Al-Quran. Jadi sebab itu dalam penetapan hukum dia menggunakan kaedah yang sedemikian ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baru kita pergi kepada sumber hukum faraid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terdapat 3 sumber utama dalam menetapkan hukum faraid. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan boleh tengok sekejap pada muka surat 35, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan boleh lihat yang ketiga, muka surat 41, pandangan para sahabat. Jadi sumber hukum faraid ditetapkan melalui 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah pandangan sahabat, ataupun kita sebut sebagai ijtihad para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam apa pelaksanaan hukum, maka kita perlu lihat dulu sumber dia. Kalau tuan-tuan
pergi ke mahkamah nak dijatuhkan hukum, maka dia perlu lihat sumber itu apa. Apa dia pembuktian. Jadi dalam menetapkan, melihat kepada hukum faraid, maka dilihat yang pertama melalui ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran ni tuan-tuan hanya fokus kepada satu surah saja, iaitu surah An-Nisa. Bila kita fokus kepada surah An-Nisa, maka tuan-tuan perlu fokus kepada 4 ayat utama. Surah An-Nisa ini adalah surah yang keempat. Ayat yang nak difokuskan adalah pada ayat 7, 11, 12, 176. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 7, 11, 12, 176. Dan ketiga-tiga ayat ini ada yang menyebutkan secara umum, ada yang menyebutkan secara terperinci ataupun secara khusus. Tuan-tuan, kita tengok dulu pada muka surat 29. Ayat-ayat yang menerangkan tentang harta pusaka di dalam Al-Quran terdapat 2 kategori. Pertama ialah ayat yang menerangkan secara umum, dan yang kedua ialah ayat yang menerangkan secara terperinci. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Quran ada yang sebut secara umum, ada yang sebut secara terperinci. Kita tengok dulu kategori yang pertama. Secara umum Allah Ta'ala menerangkan hak pewarisan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-7. Dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tunjukkan juga di paparan di hadapan. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita lihat pada tafsiran ataupun makna ayat ini. Bagi golongan lelaki, ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, iaitu dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, kita pergi begini. Saya highlightkan dekat depan ni tuan-tuan. Sebenarnya ayat dia ni ayat yang berulang. Kalau tuan-tuan perasan. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Maka ni ayat yang pertama. Saya tukar warna. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ayat yang kedua. Kalau tuan-tuan perasan tak, ayat tu berulang. Ya. Bezanya pada mana? Lirrijal dengan walin nisa. Umum dulu pada ayat ini nak sebut apa dia? Orang lelaki ni ada bahagian daripada harta pusaka peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dia sebut pada seterusnya. Dan orang perempuan ada bahagian daripada pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kerabat. Maksudnya apa? Lelaki dan perempuan dua-dua ada bahagian. Orang lelaki pun dapat bahagian, orang perempuan pun dapat bahagian. Dua-dua dapat bahagian tu tadi. Ambil lah. Kemudian disebut pada ayat ini apa dia? Mimma qalla minhu aw kathur di sini. Apa maksud mimma qalla minhu aw kathur? Sama ada sedikit ataupun banyak daripada harta yang ditinggalkan. Jadi nak tahu tuan-tuan ni dapat banyak ke sikit, bukan tengok pada pecahan dia, tetapi tengok pada harta yang ditinggalkan oleh si mati.
Kalaulah contoh seorang suami dapat 1/4 apabila isteri meninggal dunia dan ada anak, 1/4 tu tetap sama. Yang membezakan banyak ke sikit adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau 1/4 tu tuan-tuan 1 juta, banyak ke sikit? Oh, sampai tak tersebut nak sebut banyak tu kan, sebab terkejut dengar 1 juta tu tuan-tuan. Jadi banyak lah. Tapi kalau isterinya itu meninggalkan harta 400,000 je. Jadi 1/4 tu berapa? 100,000. Yang tadi jiran sebelah, isteri dia ada 4 juta. Dapatlah 1 juta. Pecahan itu sama. Yang membezakan banyak ke sikit adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi kalau tuan-tuan nak isteri itu dapat banyak, tuan-tuan kena tinggalkan harta banyak lah. Dari sekarang kena cari harta lah. Itu kalau 1/8 lah. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan buat 1/16. Kalau 1/8 tu seorang isteri, 1/16 tu 2 orang isteri. Wallahu a'lam, benda tengah viral kan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada penutup ayat ini disebutkan apa dia? Nasiban mafruḍa. Ini saya sebut sebagai the killer point. Killer ayat ni disebut nasiban mafruḍa. Apa maksudnya? Iaitu bahagian-bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menentukan pembahagian ini? Allah. Faraid ini Allah yang tentukan, tuan-tuan. Sebab tu dalam perbincangan kita pada minggu lepas, istimewanya faraid ini kerana apa? Allah yang tentukan pembahagian itu. Detail pula tu. Bukannya samar-samar tapi detail. Allah sebutkan untuk lelaki berapa, untuk perempuan berapa, anak berapa, ibu berapa, adik-beradik berapa, suami berapa, isteri berapa. Maka penentuan ini telah pun ditetapkan. Sebab tu tuan-tuan perlu melihat kepada ayat ini nasiban mafruḍa, iaitu bahagian-bahagian yang telah difardukan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada asbabun nuzul ayat ini. Saya yakin dan percaya tuan-tuan masih ingat saya pernah sebut dengan tuan-tuan bahawa surah An-Nisa ini antara asbabun nuzulnya dia turun selepas berlakunya perang Uhud. Masa perang Uhud ramai sahabat yang syahid. Jadi ada sahabat yang meninggalkan harta. Jadi bila sahabat ni meninggalkan harta, yang syahid ini meninggalkan harta, maka macam mana nak diselesaikan hartanya itu? Tuan-tuan, dalam ayat yang ketujuh, sebab diturunkan ayat ini adalah kerana kisah kematian seorang daripada kaum Ansar yang bernama Aus bin Sabit. Dia meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Maka datang 2 orang sepupu Aus yang bernama Khalid dan Arfajah. Mereka mengambil kesemua harta pusaka Aus. Kemudian isteri Aus pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada baginda tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu apa yang perlu saya kata. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan muslimin muslimat. Maksudnya apa? Dalam ayat yang ketujuh, ceritanya adalah dia begini tuan-tuan ya. Kita tengok ayat yang keberapa sekarang ni sedang kita bincangkan? Ayat 7. Yang ke-7. Melalui surah yang ke-4. Kalau susunan tulisan ni terbalik tuan-tuan. Dia mesti 4 dulu dekat depan. 4, 7. An-Nisa. Apa maksud 4? Surah yang ke-4. Apa maksud 7? Ayat yang ke-7. Sebab tu dia tulis 4 titik perpuluhan 2 7. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, poin pertama apa dia? Orang lelaki ada bahagian. Poin yang kedua, orang perempuan pun ada bahagian. Poin yang ketiga,
sikit atau banyak harta yang ditinggalkan. Yang keempat, ketetapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini poin ayat ni. Dan disebutkan antara asbabun nuzul ayat ini adalah tentang siapa? Seorang lelaki Aus. Siapa Aus ni? Lelaki Ansar. Lelaki Ansar ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah si mati. SM. SM tu si mati tuan-tuannya. Bukan saja meja tau. SM tu si mati. Ini si mati. Kemudian dalam kes ni dia ada waris. Siapa warisnya? Isteri, anak lelaki 1, anak perempuan 2. Kemudian ada siapa dia? Sepupu pun ada 2. Dan dalam kes ini, harta Aus ini diambil oleh siapa? Siapa yang mendominasi harta dia ni? Sepupu ni. Siapa sepupu Aus ni? Ada 2 orang. Yang pertama Khalid, yang kedua Ar-Fajah. Jadi dia orang ni sapu habis harta Aus. Maka Aus datang jumpa Nabi SAW. Lepas tu baru turun ayat ni. Sebab Nabi kata, aku tak tahu apa yang perlu diperkatakan. Sebab masa ni hukum tentang faraid harta pusaka belum ada. Maka inilah permulaan. Jadi ayat ini secara umum lagi. Dia hanya menyebutkan lelaki ada bahagian, perempuan ada bahagian. Itu sahaja pada ayat yang ke-7 ini. Sebab tu disebutkan ayat ini adalah ayat yang menyebutkan secara umum berkenaan dengan harta pusaka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Perbahasan kita pada malam ini, kategori yang kedua. Kata pengarang, kategori yang kedua, manakala dalam kategori ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak beserta bahagian bagi setiap orang daripada mereka. Firmanullah Subhanahu wa ta'ala. Dia begini. Pada ayat yang ke-11 ini, kategori yang kedua, ayat ini akan disebutkan secara terperinci. Siapa yang akan dapat bahagian pusaka dan siapa ahli waris yang berhak di sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita tengok bersama pada ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Maksudnya Allah Ta'ala mensyariatkan, ia ini mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Tuan-tuan, fokus ayat ni dulu. Saya highlightkan dulu. Di mana ayat dia? Sini. Yusikumullahu fi auladikum. Maksudnya apa? Allah Ta'ala mensyariatkan, ia ini mewajibkan bagi kamu. Siapa kamu tu? Kita lah kalau kita mati nanti.
pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Kalau kita mati, macam mana pembahagian pusaka untuk anak-anak kita? Allah mewajibkan. Kalau tonton ingat di dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ila akhiril ayat. Wa wassayna, wasaya. Kata Buya Hamka dalam tafsirnya, bila wasaya Allah mewasiatkan, bermaksud ia merupakan arahan. Perkataan wasaya itu tadi sama juga di sini, yusikumullah. Dia punya asas kepada ayat tu wasaya, yusikumullahu fi auladikum. Maka Allah mewajibkan, mensyariatkan bagi kamu untuk pembahagian pusaka anak-anak kamu. Kemudian pada ayat seterusnya disebut apa? Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Ini juga penting. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Apa disebutkan dalam ayat ini tuan-tuan? Lidzakari, zakara, zakar. Merujuk kepada siapa? Lelaki. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Unsa. Unsayain ini maksudnya, kalau unsa tu satu perempuan, unsayain maksudnya dua perempuan. Jadi pada ayat ini nak menyebutkan pada kita, nak bagi tahu pada kita, untuk seorang anak lelaki bersamaan dengan nilai dia bersamaan dengan dua anak perempuan. Jadi dekat sini ayat ni yang menunjukkan lelaki dua kali ganda berbanding dengan perempuan. Bahagian dia, inilah ayat dia. Kalau saya buat contohlah tuan-tuan, seorang anak perempuan dapat 5,000, seorang anak lelaki akan dapat berapa tuan-tuan? 10 kan? Kira duit memang laju tuan-tuan, jarang kira duit fail. Biasa kira duit memang laju tuan-tuan. Ada satu tempat kuliah muslimat, saya kata okey, kalau seorang perempuan 5 bahagian, kalau seorang lelaki berapa? 5, lambat kira. Saya kata okey ginilah, seorang perempuan 5,000, seorang lelaki berapa? 10,000. Oh laju, nak kena bagi duit tu tuan-tuan, 1,000 baru laju. Kalau kira biasa tu dia jadi lambat sikit. Jadi ini maksud dia pada ayat ini. Macam mana kaedah kita nak buat pengiraan nanti andai kata tuan-tuan meninggal dunia, ada 4 anak lelaki, ada 2 anak perempuan. Macam mana nak kira? Itu kita akan sebutkan akan datang. Kita akan tunjuk macam mana nak mengguna pakai istilah 2 nisbah 1 ni. 2 nisbah 1. Istilah 2 nisbah 1 merujuk kepada 2 bahagian untuk lelaki, 1 bahagian untuk perempuan. Macam mana nak guna pakai? InsyaAllah akan datang kita akan detailkan lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian disebut pada ayat ini, fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Disebutkan apa pula? Fa in kunna nisa'an. Nisa' ni apa? Nisa' kan perempuan. Dan sekiranya anak yang kamu tinggalkan itu adalah perempuan, fauqasnataini. Fauqa ni kalau makna dia secara kalimah, fauqa tu maksudnya atas. Fauqas syajarah, atas pokok. Jadi fauqa di sini maksudnya fauqasnataini. Anak yang kamu tinggalkan tadi semuanya perempuan dan atas daripada 2. Maksud atas daripada 2 tu apa dia? 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maksudnya tuan-tuan, si mati hanya ada anak perempuan sahaja. Dia hanya ada anak perempuan sahaja. Dan anak perempuannya itu pula lebih daripada 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Falahunna. Kalau kita pergi satu-satu makna dia tuan-tuan, fa maka, lam untuk, hunna merujuk kepada perempuan yang ramai tadi. Falahunna thulutsa ma tarak. Thulutsa, wahid, isnani, salasah. Salasah tu maksudnya 3. Tetapi bila sebut thulutsa bermaksud 2/3. Ma tarak, ma ni apa? Tarak yang ditinggalkan.
Jadi ayat ini nak sebut pada kita apa dia? Kalaulah kamu si mati, yang kamu tinggalkan hanya anak-anak perempuan sahaja, dan anak perempuan itu pula 2, 3 dan seterusnya, maka bagi anak-anak perempuan tadi itu adalah sebanyak 2/3 daripada harta yang kamu tinggalkan. Berapa? 2/3. Tuan-tuan, 2/3 ni kecil ke besar? Kecil ke besar? 2/3 ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham lah. Besar. 2/3 dengan 1/2, mana lagi besar tuan-tuan? Saya pernah kuliah muslimat lah, yelah mak-mak ni kan. Saya tanya, okey, 1/2 dengan 1/4 mana besar? 1/4 lah Ustaz. Saya kata dah, kenapa pula 1/4? 4 kan lagi besar daripada 2. Jadi saya lukiskan bulatan, saya tunjuk satu-satu, okey, baru dia faham 1/2 lagi besar. Jadi kalau 2/3 dengan 1/2 mana besar tuan-tuan? Ini muda-muda semua ni. 2/3. Kenapa 2/3? Okey, saya tunjukkan. Saya nak buka kalkulator tapi nanti dia akan terganggu saya punya yang ni. Dia begini tuan-tuan. Saya try buka kalkulator. Tak boleh. Sebab yang ni saya screenshot. Okey. Kalaulah ada harta 300,000. Kalau 2/3 daripada 300,000 berapa? 300,000 bahagi 3. Dapatlah berapa? 100,000. Kemudian darab dengan 2. Jadilah 200,000. Boleh bayangkan tuan-tuan ya? Okey. Kalaulah 1/2, 300,000 bahagi 2. Dapat berapa? 150,000. Jadi 150,000 dengan 200,000 mana lagi besar tuan-tuan? Nak kena main ribu-ribu punya orang sirah perdana ni. Kalau 10 ni tak pandang ni. Ini semua orang kaya-kaya banyak duit ni tuan-tuan kan. Dia memang nak kena main ribu-ribu ni. Tapi tak tahulah, kalau ada request juta-juta kita buat juga tuan-tuan, juta-juta. Okey, kemudian pada ayat seterusnya disebutkan apa pula? Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Disebutkan pula, dan sekiranya kanat wahidatan, kalaulah anak yang kamu tinggalkan itu perempuan juga. Wahidatan, wahidun apa? Satu. Bermaksud kamu ni ada anak perempuan sahaja, tapi anak perempuan kamu tu seorang je. Yang tadi 2, 3 dan seterusnya. Yang ni anak perempuan kamu seorang je. Disebutkan apa? Falahan nisfu. Nisfu tu berapa tuan-tuan? Jangan ingat Ahmad Nisfu. Director Ahmad Nisfu. Walaupun rupamu tidak aku kenal. Jadi nisfu ni maksudnya apa? 1/2. Jadi tuan-tuan, sebenarnya faraid ni dah menjamin hak anak-anak perempuan. Yang selalu masyarakat kita faham, faraid ni tak menjamin hak anak perempuan. Hari ni saya tunjuk dengan tuan-tuan daripada Quran, bukan saya sebut. Kalaulah tuan-tuan hanya ada seorang je anak perempuan tu dah dijamin bahagian dia separuh daripada harta tuan-tuan. 1/2. Kalau tuan-tuan ada anak perempuan sahaja dan anak perempuan tuan-tuan 2, maka dia akan dapat 2/3 daripada harta tuan-tuan. Lebih daripada separuh tu. Maka dah pun menjamin hak anak perempuan. Jadi kalau orang perempuan masih kata faraid ni tak menjamin hak dia tuan-tuan, tak memberikan jaminan kepada orang perempuan, maka sebab dia tak faham ayat ini. Maka ni ayat pertama yang menerangkan secara detail bahagian pusaka untuk waris. Maka dia sebut orang perempuan dulu. Sebab itu sebenarnya faraid ini mengangkat darjat orang perempuan. Sebab apa? Kalaulah ikut pengamalan masyarakat Arab jahiliyah dulu, macam asbabun nuzul pada ayat yang ke-7 tadi, dapat tak isteri kepada Aus tadi? Tak dapat. Dapat tak pada anak-anak Aus tadi? Tak dapat. Yang ambil semua sekali siapa? Sepupu kepada Aus, iaitu Khalid dan Arfajah. Kalaulah masih diamalkan pada pengamalan masyarakat Arab jahiliyah dulu, orang perempuan langsung tak ada bahagian tuan-tuan.
Tapi Allah datangkan satu solusi ilmu faraid untuk menjamin hak orang perempuan pun dijamin, hak orang lelaki pun dijamin. Boleh jelas tuan-tuan? Kemudian pada ayat yang seterusnya disebutkan wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Okay, dia sebutkan pada ayat ni apa dia? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan untuk dua orang ibu bapa. Maksudnya untuk siapa? Ibu dan bapa. Abawaihi merujuk kepada ibu bapa, bahagian masing-masing. Maksud bahagian masing-masing apa dia? Setiap orang lah, setiap individu. Bapa pun ada bahagian dia, ibu pun ada bahagian dia. Maka bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan mimma tarak. Ni perkataan sudus 1/6. Maka setiap ibu bapa masing-masing ada bahagian dia daripada apa yang ditinggalkan oleh si mati. Berapa bahagian dia? 1/6. Ada syarat dia. Apa syarat dia? In kana lahu walad, kalaulah si mati itu ada anak. Kalau si mati ada anak, ibu bapa dapat tak pusaka? Tetap dapat. Kalau contoh tuan-tuan mati, tuan-tuan ada anak ada dah bahagian dia, tadi kita sebut dah. Kemudian tuan-tuan masih ada mak ayah, ibu bapa tu masih ada, mereka dapat tak pusaka? Dapat. Dan berapa bahagian mereka? 1/6 setiap orang. Ibu 1/6, bapa 1/6. Dengan syarat apa dia? Dia ada anak. Okey, kita tengok pada ayat seterusnya. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Dan disebut apa pula di sini? Jika dia yang meninggal dunia, siapa? Si mati lah, tidak mempunyai anak, maksudnya dia mati tak ada anak, hasil dia berkahwin lah, sama ada dia berkahwin atau tak berkahwin tak ada masalah, tapi ceritanya dia tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja. Dia diwarisi oleh ibu bapanya je, mak ayahnya sahaja ahli waris dia, maka ibunya mendapat 1/3. Dia hanya sebut bahagian ibu 1/3. Jadi kalaulah tuan-tuan yang belum kahwin, dalam ni semua dah kahwin, belum kahwin lagi ya. Maka kalaulah yang belum kahwin ataupun yang dah kahwin, tak ada masalah yang dah kahwin, tetapi belum dikurniakan anak. Dia tak sebut sama ada anak tu lelaki ataupun perempuan, tak kisah. Yang penting tidak ada anak. Dan tuan-tuan hanya diwarisi oleh ibu bapa sahaja. Maka bahagian ibu berapa dia? Fali ummihi thulus, dan bahagian ibu adalah 1/3. Apa yang tuan-tuan tinggalkan, ibu akan mendapat 1/3 daripada harta tersebut. Kemudian disebutkan fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kat sini kena faham. Dia sebut apa dia? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya mendapat 1/6. Jadi ada lagi pecahan 1/6. Ceritanya tentang apa? Yang ni tuan-tuan tak ingat sangat dulu, tak apa. Saya cuma nak tunjuk pecahan-pecahan ni je dulu. Jadi ibu ni akan dapat 1/6 harta si mati kalau si mati tu ada adik-beradik lain. Sekalipun adik-beradik tu tak dapat pusaka pun, cuma adanya dia mengurangkan bahagian ibu. Kat sini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian disebut pada ayat ini, saya ambil terus di sini, mim ba'di wasiyati yusi biha au dain. Dia ada sambungan, cuma kat sini dia terpotong di bawah tu. Sesudah, kat sini kena faham apa maksud dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mim ba'di wasiyah, pembahagian-pembahagian yang kita ceritakan tadi,
1/4, 1/4 kita tak sebut lagi. 1/2, 1/3, 2/3, 1/6. Pembahagian-pembahagian tadi ni yang kita sebut di atas ini setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Jadi kena rujuk pada si mati punya pesanan. Dia ada buat wasiat tak? Dia ada hutang tak? Sebelum bagi pada ahli waris ini, kena selesaikan hutang dia, kena selesaikan wasiat dia. Baru boleh buat pecahan pembahagian kepada ahli waris mengikut pecahan faraid yang kita sebutkan tadi. 1/3, 1/2, 1/6 yang kita telah sebutkan pada malam ini. Boleh jelas tuan-tuan? Kita beri laluan pada azan insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ayat ni tadi yang kita sebutkan di sini. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Itu dia. Sebelum kamu nak buat pembahagian-pembahagian itu tadi, maka perlu diselesaikan. Diselesaikan apa dia tuan-tuan? Hutang si mati, wasiat si mati. Hutang yang macam mana? Ni kita akan bincang detail nanti tuan-tuan. Takut tuan-tuan pun takut nak cerita tentang hutang. Sebab apa nak tulis hutang sendiri kan? Jenis banyak hutang tapi tuan-tuan kaya tak apa. Memang orang sedia perdana ni kaya-kaya semua kan. Hutang tak ada ni tuan-tuan. Duit dia banyak ni. Maka tu kita kena tengok. Termasuklah dalam bab wasiat tuan-tuan. Wasiat hari ni banyak salah yang orang kita buat. Saya cerita dengan orang perempuan pasal wasiat emas, termenung masing-masing. Kata kalau macam tu saya kena buat semula lah ni Ustaz, wasiat salah dia buat ni. Saya kata kita kena tengok pada hukum lah. Cuma orang perempuan ni kadang-kadang dia bijak juga tuan-tuan. Dia tak boleh sini, dia pusing sini. Ustaz boleh tak kalau saya cakap macam ni? Ustaz boleh tak saya buat macam ni? Dia pusing segala macam boleh pusing. Selagi boleh corner baring tuan-tuan, lagi baring dia rapat ke jalan. Dia ada kaedah lah. Cuma kita kena faham lah daripada secara asal dia berkenaan dengan hukum wasiat itu tadi. Tuan-tuan, saya suka nak menegur, nak melihat kepada ayat ini. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Apa maksud ayat ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Saya buat contoh ginilah tuan-tuan. Kita sekarang ni ada anak, saya ada anak, tuan-tuan ada anak. Kita sedang mendidik anak-anak ini supaya jadi anak soleh dan solehah. Supaya apa? Supaya anak-anak ini akan jadi saham pada kita. Sebab tu kita didik dia jadi soleh solehah. Mengharapkan dia akan mendoakan kita. Tuan-tuan kita ambil contoh lah, okay, selesai. Dalam bab tu kita tengah didik anak ni. Tuan-tuan, kalau kita ingat, dulu mak ayah kita pun didik kita supaya jadi soleh solehah. Supaya apa? Kita pun boleh mendoakan dia. Agak-agak tuan-tuan kita pernah lupa tak tuan-tuan nak doakan mak ayah kita? Pernah tak satu ketika kita terlupa nak doakan? Mereka dok mengharap pahala daripada kita ni, saham. Tapi kita tak doakan untuk dia. Sama juga mungkin perkara itu akan berlaku bila kita dah didik anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah. Dikhawatiri mereka lupa nak doakan pada kita. Jadi kita ni tuan-tuan tak tahu siapa yang akan hampir pada kita, yang beri manfaat kita pada kita. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tak tahu siapa yang boleh bagi manfaat tu pada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Satu jemaah duk cerita dengan saya, kan kalau berada di padang Arafah ketika musim haji, umpamanya berada di mahsyar. Ini ada dalam riwayat sebut. Tuan-tuan, mereka ada satu jemaah ni cerita dengan saya, dia kata, Ustaz, masa hari pertama tu makanan ada, tapi kami dapat nasi je. Sebab dia ulur, dia dalam kemah tu ramai kan. Ni lama punya cerita tuan-tuan, dia ulur, dapat pada kami nasi je Ustaz. Lauk tak ada. Jadi dia berbual dengan kawan sebelah, agaknya masa ni anak-anak kita tak doakan kita kot. Dia buat satu perumpamaan muhasabah untuk diri dia. Agaknya masa ni anak-anak kita tak doakan kita kot. Mungkin dia tengah sibuk urusan kerja-kerja dia, jadi dia tak doakan kita. Inilah je yang kita dapat. Jadi bila makan malam tuan-tuan, bukan setakat nasi banyak, lauk banyak, buah banyak dia dapat. Makan malam. Jadi dia berbual dengan kawan-kawan dia tu, alhamdulillah anak-anak kita doakan kita, banyak rezeki kita kali ni. Dia buat satu perumpamaan. Umpamanya kalau kita mendoakan pada mak ayah kita ni tuan-tuan, adalah saham pahala untuk mereka. Kalau kita tak mendoakan untuk mereka, maka tak adalah saham pahala untuk mereka. Waladun salih yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan ibu ayahnya. Maka ini perumpamaan yang boleh kita ambil. Kemudian kita habiskan pada ayat ini tuan-tuan. Disebutkan pada ayat ini faridatan minallah. Apa maksudnya? Ini adalah ketetapan daripada Allah.
Apa benda yang ketetapan daripada Allah? Hukum hakam faraid, pembahagian-pembahagian, pecahan-pecahan yang telah kita sebutkan tadi. Faridatan minallah. Ini semua Allah yang tetapkan. Saya ulang sekali lagi dengan tuan-tuan bahawa ayat yang ke-11 ini ayat yang menyebutkan secara detail pembahagian pusaka kepada anak-anak, kepada ibu bapa, kepada ahli waris yang terlibat. Inilah dia. Faridatan minallah. Ia adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebut sikit berkenaan dengan dia punya asbabun nuzul. Kita tak sebut secara terperinci sebab asbabun nuzul ini akan diperincikan dalam sumber hukum faraid yang kedua, iaitu hadis, pada hadis yang ke-8 nanti dalam muka surat yang ke-39 nanti. Disebutkan apa? Ayat ini diturunkan kerana kisah Sa'ad bin Ar-Rabi' yang akan dinyatakan dalam hukum yang kedua nanti, iaitu pada hadis yang ke-8. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ceritanya tentang siapa? Sayyidina Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sehingga dalam hadis disebut apa? Kana syahidan, kana fi yaumin Uhudin syahidan. Dia ni bersama dengan Nabi fi yaumin Uhudin, pada hari pertempuran Uhud, syahidan, dan dia syahid pada pertempuran tersebut. Apa solusi dia? Kenapa timbul hadis ini? Nak cerita tentang apa yang berlaku pada saat ini? Jadi tuan-tuan kena tunggu, kita jumpa pada bulan 2 nanti. Minggu depan kita tak ada, minggu keempat ya. Jadi tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan kalau tak datang minggu pertama bulan kedua tu, bulan Februari, memang tuan-tuan tak faham lah cerita tu. Jadi memang saya tinggalkan persoalan supaya tuan-tuan wajib datang pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.